حلوا به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi Ella Kamila, semangat pagi semua sahabat-sahabat Umifo. Umifo doakan semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini masih kita dapat berjumpa lagi, masih kita dapat lagi menyedut udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang tidak terhitung nilainya, insya-Allah. So semua okey ke? Semua sihat? Alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat tu Mifo doakan semoga cepat-cepat sembuh, insya-Allah. Okey, okey. Marini Mat Tahar. Okey, insya-Allah. So apa yang Umi nak sampaikan hari ini adalah ucapan dan perbuatan yang perlu dihindari. Ucapan macam mana tu yang perlu dihindari? Perbuatan. Kita Umi share kat sini. Okey, ucapan yang ditegah oleh bagi orang Islam, ucapan yang tegah. Jadi Islam ni lengkap lengkap, maksudnya dijaga kita dengan perbuatan kita macam dengan tingkah laku semua dah ada aturan, dah lengkap. Dia tak ada bebas gitu je, maksudnya supaya orang Islam berakhlak yang mulia, insya-Allah. So penjagaan lidah. Lidah ni lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang jadi so bahaya Ketahuilah bahawa setiap orang mukallaf wajib menjaga lidahnya dari semua pembicaraan selain menjaga lidahnya dan selain yang baik. Jika sama baiknya antara berbicara dan tidak berbicara, maka disunatkan bersikap diam. Bersikap diam kerana pembicaraan yang asalnya mubah kadangkala dapat tersesat kepada keharaman dan kemakruhan. Bahkan arah pembicaraan itu kerap kali terjadi, padahal keselamatan lisan harus diutamakan. Bersumberkan dari kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Ya, Bazir Aziz, semangat pagi. Hidup ni kena bersemangat. Umi pun selalu minta kita semua ada hidup ni bersemangat. Kalau hidup tak semangat, so kita tak boleh lalu melakukan pekerjaan apa-apa pun. Dia rasa macam lemah gitu kan. Sebab kita setiap hari, setiap masa kita akan didatangi ujian-ujian. Ujian-ujian tu menyebabkan kadang-kadang kita rasa lemah, rasa down, jadi kita kena ambil balik semangat tu supaya kita keadaan yang positif. Bila kita berkeadaan yang positif, apa keadaan, apa halangan, rintangan, insya-Allah kita boleh menghadapinya, insya-Allah. So apa yang Umi kata ni adalah jaga lidah. Jadi lidah yang tak bertulang ni, dia boleh je kata apa-apa kan. So kalau kata mulut tempayan, boleh kita tutup mulut tempayan tu. Tapi kalau mulut ni memang tak boleh nak tutup.
So orang kata mulut tak ada insurans tu. Boleh kata apa-apa. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena jaga lidah kita, jaga lisan kita supaya perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu tidak menyakitkan hati orang lain, tidak menyinggungkan hati orang lain ataupun tidak menimbulkan fitnah. Dan kita kena pelihara tu. Jadi kalau kita berkumpul, contohnya kalau perkataan itu macam lebih baik kita berdiam daripada kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kadang timbul rasa tak puas hati di kalangan kita ataupun orang akan rasa kecil hati kan. So perlu jaga lidah kita, insya-Allah. So Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang Islam manakah yang paling utama? Orang Islam manakah yang paling utama? Baginda menjawab, orang yang tidak pernah mengganggu orang Islam lain, yang sama ada dengan lisan ataupun dengan tangan. Dengan lisan ataupun tangan. Sekarang ini dengan tangan pun boleh sakit hati orang. So kita post sesuatu benda yang kadang-kadang kita kadang-kadang tak tahu pun sahih perkara-perkara macam tu, kita pun post dan mungkin kita tak tahu apa yang sebenarnya yang berlaku kepada sipulan-sipulan dan akhirnya menyebabkan rasa kecewa orang tu, rasa sedih orang tu. So berhati-hatilah wahai sahabat, sebab zaman ni sekarang ni memang kalau kita berapa saat saja berita yang palsu boleh tersebar luas. Ada fitnah ni. So kita jaga. Jadi hari ini kita tak nak orang sakiti hati kita, kita tak nak orang kecewakan kita, kita tak nak orang cakap sesuatu yang tak baik yang kita terlebih dahulu kena hindarkan. Maksudnya kita nak dapat orang yang positif, kita nak dapat orang yang positif, nak dapat yang baik-baik, so kita nak dengar perkataan yang baik, diri kita sendiri kena dulu positif. Jadi yang positif akan cari yang positif, yang negatif akan yang mudah, yang negatif akan cari yang negatif. So kita kena maksudnya jaga diri kita, jaga lidah kita, lisan kita supaya kita bercakap yang baik-baik, terutama pada macam dalam keluarga kita pun. Bermula daripada keluarga kita. Lisha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua jadi bermula dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. So jangan keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Lebih baik diam daripada kita keluarkan perkataan yang tak baik. Contoh kita dengan anak-anak kita, kan? Anak-anak kalau anak-anak ramai ke, tak ramai ke, kadang-kadang ragamnya tak sama, kan? So setiap perkara-perkara yang tak semua orang yang maksudnya yang kita fikir tu orang orang akan buat pada fikiran kita. Maksudnya kalau anak kan, contoh kita Naim nak dia yang baik, nak dia yang nak tengok dia seorang yang baik, yang ikut apa yang kita plan lah, ikut apa yang kita nak. Jadi kita tak salah berimpian tu, nak anak yang baik, nak anak yang soleh-solehah. Tapi kita dalam waktu yang tidak semua waktu yang kita nak tu. Maka dalam keadaan itu tu kita kena bersabar. Bersabar sampai ketika Allah dah bila sampai satu ketika macam Allah dah perkenankan doa kita. Jadi ibu bapa seharusnya memang kena jaga lidah, jaga lisan supaya jangan keluarkan perkataan yang tak baik kepada anak-anak. Jadi perkataan itu adalah doa. Seringkali Mifo kata memang perkataan itu adalah doa dan contoh dah banyak. Kalau kita lepaskan kata-kata yang kasar kepada anak-anak, lepaskan kata-kata yang negatif kepada anak-anak, nanti dia sebaliknya akan berlaku. Kita dah nak baik ni, kan, tengok anak kita Allah duga pula nakal pula, nakal lah sikit, kan. Biasa sebelum dia, sebab setiap orang tak sama, maksudnya hidayah, bila sampai hidayah Allah dah beri kepada dia, barulah dia teringat kata-kata ibunya yang baik,
Masa tu, lepas tu kita kena lontarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau orang dulu-dulu kata bertuahnya anak kan, bertuahnya anak, bertuahnya kan. So bila dia kata macam tu, maksudnya anak tu akan jadi bertuah insya-Allah. Kan doa. Jadi so kita walaupun perkataan ni nampak macam biasa je kita keluar, kan kita keluarkan maksudnya dia apa yang nak cakap, doa ni, doa maksud mulut ni keluar perkataan ni adalah doa, dan kita kena jaga lidah kita, jaga kita punya mulut tu biar keluarkan perkataan yang elok-elok. So apa yang kita perlu dalam keluarga. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata dengan baik atau diam. Rasulullah memang pesan ni supaya kita berkata dengan baik-baik. Kadang-kadang orang pun tak faham. Kadang-kadang macam kan dalam dekat media sosial lah sekarang boleh jelas dan tengok. Apa yang dia tak suka dia akan kata. Apa yang tak suka kata. Tak boleh. Maksudnya hari ini kita kena bersangka baik. Bersangka baik. Jadi kita sebagai insan, sebab kadang-kadang mungkin hari ini kita dah dapat hidayah dah ni. Kita dah dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala kan. So kita dah nampak dah kebenaran, kebatilan. So kita tak adalah nak buat dah. Tapi bagi yang belum dapat hidayah, mungkin mereka akan melakukan perkara-perkara yang masih lagi melakukan perkara-perkara yang mungkar. So kita jagalah lidah kita supaya kita jangan keji mereka, supaya kita jangan blame mereka. Maksudnya yang penting ialah lidah kita apa yang kita nak buat. Lidah kita doa, mulut kita berdoa supaya insan-insan yang di sekeliling kita, kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah dia akan jadi yang baik. Dan Nabi memang pesan tu, kalau kita daripada kita bercakap yang sia-sia, lebih baik kita diam. Jadi kalau keadaan, contoh kalau marah macam mana? Kalau keadaan kita marah, Lisa macam mana? Kalau kita marah. So apa perkataan yang akan keluar daripada kita? Apa yang lebih baik, bercakap ataupun kita diam? Lebih baik diam. Diam, istighfar. Kita apa yang kita sebutkan hari tu, kita selalulah sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu keadaan bila kita nak kawal marah tu. Kalau dia tak mau reda juga marah tu, pergi cepat-cepat ambil uduk, sejukkan. Sebab syaitan ni memang dia akan syaitan ni sentiasa bekerja. 24 jam dia bekerja untuk hancurkan anak cucu Nabi Adam ni. So syaitan ni dah panas. Kalau kita pergi ambil uduk, nanti kita akan jadi reda. Kemarahan tu akan reda. InsyaAllah kita akan berubah. So itulah, kawalkan diri kita. Kita kena kawal keperasaan marah. So orang yang hebat, maksudnya yang bermain, contoh kalau zaman dulu, contoh orang yang main memanah ke, hebat memanah ke, hebat lagi orang yang dapat menahan sabar dia. InsyaAllah. Ya betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku sesiapa yang menjamin untukku lidahnya, ucapannya dan kemaluannya tidak berzina, maka aku akan menjaminnya masuk syurga. Nabi kata siapa yang pelihara lidah dia, ada kemaluan dia daripada tidak berzina, Nabi kata aku jamin dia masuk syurga. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga lidah, insyaAllah. Sama-sama sahabat-sahabat semua, kita jaga lidah kita daripada mengeluarkan, jaga lidah dan jaga tangan kita. Sebab nanti tangan kita ni akan bercakap apa yang kau tulis, apa yang kau dah kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yang termasuk tanda kebagusan Islam seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna. Jadi maksudnya kita dah fikir dah dulu. Sebelum kita cakap, fikir dulu. Aku nak cakap ni faedah ke tak ni? Aku nak cakap ni faedah ke tak? Bermakna ke tak ni aku nak cakap ni? Kalau rasa benda tu, sebab kita kena fikir dulu. Mulut ni jangan main cakap. Jadi selalunya kalau pasal mulut ni orang perempuan tu tak.
mulut ni orang perempuan. Jadi orang perempuan ni kena banyak, maksudnya kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, so dia main cakap je. Mulut tak ada insurans. So bila dah cakap, so kadang selalu contohlah kan. Umi bagi contoh. Kalau contoh ada kita tengok anak tu lah, kita tengok anak, contoh anak-anak jiran ke, kepada rakan jiran-jiran ke macam mana contoh. Contohlah anak kepada jiran kita ke apa semua, kadang-kadang dia anak tu memang tak dengar kata lah, melawan ibu bapa lah, contohlah terlibat dengan dadah ke, contohlah apa-apa perkara yang sangat-sangat kalau ikut memalukan lah, memalukan, sangat rasa macam kenapa lepas tu kita pun tersembang, konon jiran tu pun nak datang mengadu kepada kita. Contoh dia datang mengadu ke kita, dia kata wahai Siti, katanya, aku tak tahulah anak aku ni macam ni saya katakan. Apa Siti nak jawab? Adakah Siti nak akan luarkan katakan yang mana perkataan yang lebih baik? So kata-kata memujuk ataupun kata-kata yang kata tak tahulah, kami tak ada lagu tu, kan, kami tak ada macam ni, kami dah jaga anak kami. Adakah kita kena patutkah kita ucapkan perkataan yang macam tu? Tentulah tidak, kan. Kalau kita cakap macam tu, betapalah mungkin si jiran tu nak dapat semangat. Mungkin dia menghadapi ujian. Kita tak tahu ujian masing-masing, kan. Kadang ujian untuk kita, ni ujian untuk dia, kan. Dia datang nak dapatkan semangat daripada Siti. Lepas tu Siti kata, tentu tidak, kan. Tapi kita jangan sebab tentulah jiran yang dia ceritakan masalah tu, kawan yang cerita pasal masalah tu, mungkin dia akan merasa hampa, kecewa dan tak ada semangat. Tapi kalau alangkah baiknya kalau Siti kata, so tak apa Kak, ini adalah ujian Allah Ta'ala, sabar, doa banyak-banyak, insya-Allah pasti Allah akan bantu Kak. InsyaAllah Kak doa banyak-banyak, Kak doa macam ni. Itu adalah yang lebih baik. Jadi sebagai kita bergaulan dalam masyarakat pun, kita kena jaga lidah kita supaya semua orang maksudnya yang menyenangi hati kita. Jadi dulu aku ada cakap tentang lunaknya bahasa, indahnya bahasa, menyenangkan hati orang lain, insya-Allah. Jadi bila kita indahkan bahasa kita, kita lunakkan bahasa kita, perkataan menyebabkan hati orang senang. Orang senang tak? Tentu orang senang, insya-Allah. Kalau kita bergaul, kita cakap yang baik-baik, sentiasa doa. Kita yang nak jadi orang yang positif, sentiasa doa yang baik-baik, insya-Allah. Dilarang berbicara kerana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu banyak berbicara. Nabi tak bagi kita banyak cakap tanpa disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada banyak cakap sangat, zikir tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Dan janganlah kamu berbicara tanpa disertai zikir kepada Allah, kerana kebanyakan berbicara tanpa disertai dengan zikir kepada Allah itu dapat mengeraskan hati. Hati kita jadi keras. Bila kita cakap banyak, cakap sampai tak ada point cakapnya, sampai tanpa kita berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada subhanallah, tak ada apa dalam hati dah. Kita bercakap je. Jadi bila kita cakap macam tu, rupanya Nabi kata boleh mengeraskan hati kita, dapat mengeraskan hati kita. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang keras hatinya. Na'udzubillah min zalik. Hari ini kita sama-sama, kan, kita nak menuju capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita nak capai redha Allah Taala, kita nak sampai kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita nak capai kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi kata orang yang keras hatinya jauh, keras hatinya tu paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita salah satunya ialah perkataan kita. Bila kita banyak bercakap daripada banyak berzikir, so banyak, maksudnya kita banyak bercakap daripada banyak menyebut nama Allah, so hati kita jadi keras dan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu taala. Kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu taala ni, kan? Kita nak dapat kasih sayang Allah, mesti kita kena buat sesuatu yang Allah redha. Maksudnya kita kena kerjakan amalan yang soleh. Jaga perkataan kita adalah termasuk kita memelihara diri kita daripada ucapkan perkataan-perkataan yang tak baik. Kita melihara diri kita dari buat perkara-perkara yang mungkar. So itu adalah satu amalan yang soleh. Soleh ni, buat amalan soleh ni, itu amalan yang Allah redha kita. Ingat ya, bila kita banyak sangat bercakap, mulut sangat banyak bercakap, Allahumma salli alaihi wasallam. Kita banyak bercakap daripada banyak berzikir kepada Allah Subhanahu taala, berarti semakin lama, semakin hari hati kita semakin mengeras. Hati kita semakin mengeras. Bila hati kita keras, kita ingat, bila hati kita keras, kita jauh daripada Allah Subhanahu taala. Nak tahu macam mana? Macam mana hati kita ni dah keras? Maksudnya kita semakin hari, kita semakin malas nak beribadat. Kita selalu, biasanya kita boleh solat awal-awal waktu, kita solat lambat. Selalunya biasanya kita rajin nak mengaji Quran, kita dah malas nak mengaji Quran. Ya Bazir, kata ya. Jadi so kita semakin kita kasi malah itu maknanya hati kita dah keras. Kita tak nak astagfirullahalazim, banyak-banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Memanglah kalau kata Umi Fu pun suka cakap juga, kan? Suka cakap, tapi kita cakap yang baik-baik. Maksudnya kita kawal diri kita daripada berkata yang tidak berfaedah. Tu yang tak boleh membawang tu, tak boleh berlonggok-longgok tu. Memang kalau kata macam ni, kita kena elakkan daripada berlonggok-longgok tu. Wanita, sembang sama wanita, pergi intai tengok. Ada banyak perkataan. Kadang-kadang kita ni bukan tujuan nak kata. Tapi bila dah dengar orang kata, kita pun kata. Tu tak boleh. Sebab kalau gosip-menggosip ni, membawang-membawang ni, dia macam sekarang dah ubah dah perkataan membawang. Sebenarnya mengumpat. Cuba kita kata, Limah, kau mengumpat. Bukan. Kan tu je rasa macam sedap. Membawang ke tu? Senyum je. Jadi kita bila mengata ni, bila kita duduk dalam kelompok tu, kita akan rasa seronok. Syaitan tu dia akan memang sangat halus lah tindakan dia. Dia menyebabkan kita rasa asyik. So elakkan kita daripada kalau kita duduk sembang pasal agama, alhamdulillah. Tapi kalau duduk saja-saja, bukan nak kata pula bukan nak kata, tapi kata. Jadi ingatlah hari ni kalau kita kata orang, seolah-olah macam kita makan bangkai saudara kita sendiri. So makan bangkai tikus pun tak nak, makan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillah. Jadi kita elakkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dah tahu, kita elakkan insya-Allah. Dilarang mengeraskan pembicaraan buruk atau kotor. Dan ni kita tengok firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 148. Umi baca maksudnya. Allah tidak menyukai pembicaraan buruk yang diucapkan dan terus terang kecuali orang-orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Umi baca lagi sekali. Allah tidak menyukai pembicaraan buruk yang diucapkan. Perkataan buruk tu Allah tak suka. Umpat-umpat orang tu memang Allah tak suka. Memang tak dapat redha Allah SWT. Dengan terus terang kecuali orang yang dizalimi. Maksudnya lepas tu dah nak kata orang terang-terang lagi kata. Memang lagi Allah marah. Maksudnya kecuali orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada satu surah dalam Tabat Siada. Itu je dalam Al-Quran. So yang mengatakan Abu Lahab tu. Itu yang
yang Allah laknat, macam Abu Lahab tu. Maksudnya bahawa Allah tidak menyukai pembicaraan dan ucapan yang buruk, kotor dan menyakitkan hati, kecuali bagi orang yang diinaya dan dizalimi. Dia boleh dengan lantang mendoakan buruk atau mengutuk. Jadi bila orang yang terinaya, ingat bila orang yang terinaya, maksudnya dia memang tak salah, tak ada buat apa-apa, tiba-tiba dia inaya. Itu dia boleh cakap balik kepada orang yang menayakan dia tu. Itu Allah izin. Tapi kalau kita nak ucap pun jangan sampai orang tu buat sikit je tapi kita cakap lebih-lebih. Bila kita cakap lebih-lebih, nanti di akhirat esok nanti akan dituntut, akan dikira balik. Lebih baik berdiamlah, kan, dan mengutuk zalimi, dan boleh menunjukkan segi buruk perbuatan orang yang berbuat zalim. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia yang ditinggalkan seseorang disebabkan takut perlakuan jahatnya. Seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah, seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia yang ditinggalkan seseorang disebabkan takut perlakuan jahatnya. Ditinggalkan seseorang. Maksudnya di hari kiamat ni manusia ditinggalkan seseorang sebabkan takut dengan perlakuan jahatnya. Sebab jahatnya manusia ni. Orang takut, orang tinggal di seorang-seorang aja. Bukankah Rasulullah bersabda, bukanlah manusia dimasukkan ke neraka itu disebabkan oleh wajah atau hidung mereka, melainkan kerana lidah dan ucapan mereka. Na'udzubillah. Jadi Allah tak, itulah, bukan disebabkan rupa kita, rupa tak elok macam mana pun, tapi kalau orang kata baik budi bahasa memang dipandang indah, betul? Tapi kalau rupa lawa, cantik, megah macam mana pun, tapi kalau lidahnya tak, lisannya tak dijaga, ucapannya, maka tempatnya, na'udzubillah, tempatnya takut bimbang ke neraka Allah kalau mati tak bertobat. Lagi apatah lagi hari ni kalau kita berdosa dengan manusia. Kita tak lalu nak minta ampun tu. Contohlah hari ni, kita contoh tentang pemimpin lah. Jangan kita senang-senang kutuk-kutuk pemimpin ni. Yang kita tak tahu biji pangkai dia tu. Memadailah kita hanya berdoa, istighfar, mohon taufik dan hidayah semua, kan. So kalau kita kutuk-kutuk, kita suka pemimpin ni, kita up dia. Kita tak suka pemimpin ni, kita kutuk. Sebabnya Umi tahu, kalau orang yang memimpin negara ni, kan, kalau orang Islam memimpin negara, so kalau dia buat benda yang baik ni, dia pahala dia berlipat-lipat ganda lagi. Kan, contoh, kalau ada contoh tu kan, yang buat contoh yang buat jalan raya, yang buat kereta api laju lah, apa semua tu. So pahala dia berganda-ganda sepanjang orang duk berjalan tu, duk gunakan khidmat dia. So dia dapat pahala. So lebih baik kita jangan termasuk dalam golongan orang yang mengutuk-ngutuk tu lah. Kita lebih baik kita jaga lidah kita, jaga lisan kita daripada berkata yang buruk-buruk, yang kan kadang-kadang kita sendiri pun tak mampu nak buat, kan. Kita tak tahu, kita tak tahu hari ni kalau kita bersalah dengan Allah, kita bangun, kita bertaubat, kita mohon kepada Allah, kita menangis, kita menyesal perbuatan kita, insya-Allah nanti Allah akan ampun dosa kita. Tapi kalau dengan manusia, macam mana kita nak cari, tambah kalau orang tu jauh daripada kita, macam mana kita nak datang minta ampun dengan dia? Susah, kan? So jaga-jaga, sebab syaitan ni memang dia akan datang bisik-bisik kat telinga kita supaya kita mengatakan, kan. Okey, silakan Siti Zawiyah. Allah mengharamkan perbuatan ghibah, iaitu menyebut-nyebut keburukan dan aib kawan. Allah Subhanahu taala telah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat dan sebahagian yang lain. Jadi itu masuk dalam bab kawan lah. Kawan, kan, kawan yang baik, kawan. So kita janganlah jadi orang kata
uh, hari ni kita berkawan dengan dia, kawan baik, kawan-kawan laras kita, maksudnya pergi dekat kawan sana, kita kata dekat kawan ni pergi kat sini, jadi apa tu apa yang siapa tahu dia punya peribahasa dia tu. Ya. Ya betul. Sebab kan betul, ya betul Bazir Aziz. Memang pesan kita jaga lisan kita, di kuateri kita kelak tergolong dalam golongan mupis. Habis pahala-pahala kita dikutip nanti. Sebab dia tak ganti, dia tak minta ganti RM, tapi dia minta ganti pahala kita. Di sana dia akan tuntut, dia akan cari dia, sebab dia dah nak masuk api neraka dah ni. Disebabkan dosa-dosa dia dengan Allah SWT. Tapi kebetulan pula kita pula berdosa dengan dia. Kita betul berdosa dengan dia, dia tarik pahala kita. Jangan kita pula duk perasan baik, duk perasan bagus, kita duk semayang banyak, duk puasa banyak, zikir banyak, tiba-tiba dalam masa yang sama kita pula tak jaga lisan kita, kita mengumpat orang sesuka hati, di akhirat esok akan dihadap. Sebab setiap sebiji zarah pun apa yang perbuatan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut, kita tak boleh lepas benda-benda tu. Semua kalau akan dihadapkan apa-apa amalan-amalan kita tu. Kita jangan jadi orang yang rugi. Dan kita kalau ada kawan yang baik, sahabat yang baik, ialah kita jaga aib kawan kita, kita jaga kita jaga lisan kita, dan kita seboleh-bolehnya kita melindungi sahabat kita tu daripada diumpat keji orang kan. Kita itulah sahabat yang baik. Sentiasa jaga. Contohlah Mipo contohkan, kalau dia panggil kita tiba-tiba dengar sahabat kita tu buat kenuri, tapi dia tak panggil kita kan. Dia mungkin dia tak panggil kita. Lepas tu tiba-tiba orang yang kawan yang lain kata, Mina, kau tak dipanggil ke oleh si Lia tu, katanya. Lepas tu dia kata, bila dia kenuri ke? Dia kenuri. Dia tak panggil kau ya? Lepas tu kan, mungkin kawan tu akan cecok cakap macam tu. Lepas tu kita kata, mungkin dia terlepas pandang kot. Kan kenuri ramai, tak sempat. InsyaAllah tak apa tu, aku doakan. Macam itulah kawan yang baik. So, jangan dia pula kata, tak panggil aku sampai hati, dia dah kawan baik dengan aku. Lepas tu dia, itu kan cerita-cerita. Itu cerita-cerita yang yang tak dapat jaga. Dia tak dapat jaga aib kawan dia. Lepas tu aku dah kata dah, dia tu memang tak boleh buat kawan. Dah jadi dah. Jadi so hari ni kita nak kawan, maksudnya bila kita dalam berkawan, bersahabat baik, so kita jaga kawan kita, jaga aib kawan kita supaya terpelihara insya-Allah. Bercakap walaupun ianya untuk kebaikan saya, Ustazah berdosa saya. Cakap juga walaupun untuk kebaikan saya. Apa maksudnya bercakap juga walaupun ianya untuk kebaikan saya. Jadi so itulah, kita peliharalah percakapan kita insya-Allah. Kita bercakap yang baik-baik saja. Bercakap, sebab sebelum cakap ni kita belum cakap, kita fikir dulu. Jangan kita main lontar je perkataan, sebab nanti kita takut kita jadi orang yang rugi. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya yang termasuk riba paling jahat ialah menghilangkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Kan? Jadi Rasulullah SAW bersabda lagi, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, bila kita dengar perkataan-perkataan yang kita dengar dah kan, perkataan baik, tapi perkataan-perkataan yang buruk tentang kawan kita ke tentang sesiapa lah. So kita jangan jadi orang yang batu api. Kau nak tahu tak tu dia dah mula. Itu adalah sebahagian daripada hasutan syaitan kepada manusia supaya mengadu domba, supaya berlaga.
Tidakkan aku sungguhnya syaitan itu suka melihat manusia dalam keadaan yang bermusuh-musuh. Surah apa yang gitu? Surah itu adalah Quran surah yang mengatakan syaitan itu suka melihat keadaan manusia yang bermusuh-musuh. Jadi dia akan sentiasa nak hasut, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok suami isteri hidup elok-elok, dia tak boleh. Dia tengok suami isteri ni hidup bahagia, dia akan cari. Jadi syaitan ni kalau dia tak boleh dalam keadaan yang macam mana menghasut-hasut kat sini dia tak lepas, dia akan pergi kepada manusia-manusia yang jadilah manusia-manusia yang hatinya kosong, hatinya lopong, hatinya tanpa zikir kepada Allah Subhanahu taala. Bila hatinya lopong, hatinya tanpa zikir kepada Allah Subhanahu taala, syaitan akan masuk duduk dalam hati dia, syaitan akan bina istana dalam diri dia, dan maka kalau dibiarkan jadilah manusia syaitan yang bertopengkan manusia. Dia orang yang jenis macam ni, kita nampak dia, tapi dia syaitan dah duduk dalam diri dia. Dia akan cari je, dia tengok, dia tak boleh tengok orang lebih dia sakit hati, dia tak boleh tengok apa-apa je semua dia akan jadi hati dia sakit. Dan dia akan pergi menghasut. Itu bahaya. Jadi kita jagalah masing-masing, yang penting hati kita lah. Pokok pangkal hati kita. Hati, wahai sahabat-sahabat, jagalah hati kita supaya hati kita sentiasa bersih. Hati kita sentiasa, sebab kita ni kan manusia pendosa. Sering buat salah. Dengan jiran suka menyakiti dan memburukkan orang lain di hadapan kita. Wajarkah kita menjauhkan diri daripadanya? Jadi memang kawan sebenarnya kita pilih. Kawan, kita nak jaga diri kita ni, yang kadang-kadang kita ni bukan baik sangat. Kalau kita pergi duduk dalam kelompok orang yang suka mengadu domba, suka umpat-mengumpat, so kita takut kita jadi terikut sama. So elakkan. Jadi kawan pilih. Lebih baik kita menjauhkan diri daripada berkawan orang yang suka macam tu. Melainkan kita, tapi bukan kita musuh, kita tetap doakan sahabat-sahabat kita supaya diberi taufik dan hidayah. Macam itulah juga, sama juga Umi Fo dulu. So kita jaga. Dulu masa biasa Umi Fo biasa muda, so kadang-kadang duduk dalam taman, so bergaul, kelompok-kelompok sembang-sembang. So Umi elakkan diri daripada tu. Sebab apa kata, aku ni bukan orang yang baik kan. Kalau aku duduk bergaul nanti, so tambah lagi dosa aku dengan Allah pun dah banyak. Apatah lagi kalau aku buat dosa dengan manusia, aku tak dapat minta ampun. So bila kita tengok grup-grup yang macam ni, so elakkan. Tapi bukan kata gaduh bukan nak rasa nak tak mau tegur sebab dia, tak, doakan dia. So kalau boleh kita sama jiran ni, sentiasalah kita hadiahkan surah Al-Ikhlas kepadanya. Bila kita hadiahkan surah Ikhlas pada kawan kita ni, mudah-mudahan ya Allah, kita kadang-kadang kita kena, hari ni kita kena hidup ni, kita kena sayang orang lain. Kita takut kalau kita dah tahu mengumpat orang tu masuk, nanti Allah akan humbankan masuk dalam api neraka. Nauzubillah kan. Kita takut. Tapi kita sebagai kawan, kita sayang dia. Kita doa. Bila semayang, kita doa. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah pada kawan-kawanku ini. Bacalah surah Ikhlas, hadiahkan pada mereka. Bila kita hadiah, mudah-mudahan, mana tahu dengan doa kita, Allah ubahkan mereka. Allah bagi hidayah kepada mereka. Mereka berubah. InsyaAllah itulah saham kita di akhirat yang kita bawa balik. Ini kita memang berlumba-lumba, buatlah sebanyak mungkin nak bawa balik amalan-amalan yang soleh. Tapi yang penting ni, jaga lidah kita, jaga lisan kita, supaya kita sentiasa disayang oleh Allah Subhanahu taala, kita dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, supaya hati kita tak mengeras, hati kita jadi bersih. Kita nak hati kita yang bersih. Jadi bila kita hati bersih, kita nak berdoa pun mudah. Jadi selalu kita kata, apalah kena doa aku ni tak makbulkan Tuhan lagi. Dah berlama dah aku minta, tapi cek balik. Ada tak kita jaga tak lisan kita? Kita jaga tak hati kita? Jadi apa kita nak buat untuk bersihkan hati kita? Kita perbanyakkan istighfar.
astaghfirullahalazim. Kita kata astaghfirullahalazim ni maksudnya kita minta ampun kepada Allah. Sampai kalau boleh kita istighfar yang banyak kali sampai boleh menitis air mata kita. Tu betul-betul baru benar-benar bertaubat, benar-benar istighfar. Kita jangan istighfar astagfirullahalazim, tapi hati ke mana? Mulut ke mana, hati ke mana. Jadi kita perbaiki istighfar kita sedalam-dalam kepada Allah SWT. Maksudnya minta ampun sungguh-sungguh. Ya Allah, kita jadikan kita maksudnya kita rendahkan diri kita sebagai hamba Allah. Ya Allah, aku ni lemah ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Aku ni banyak salah ya Allah. Aku selalu lewat waktu semayang ya Allah. Aku ni lemah ya Allah. Aku selalu macam ni mengadu pada Allah kelemahan kita. Mudah-mudahan kita nak apa? Kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nak Allah terima permintaan kita, insya-Allah. So yang dimaksudkan namimah. Itu yang maksudnya namimah ialah adu domba, ialah menyampaikan perbicaraan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merosakkan hubungan kedua-duanya. Mengadu domba kan? Asut-asut batu api. Na'udzubillah. Kita jangan jadi macam itulah. Kita dah mengaji dah ni kan. Kita dah dengar banyak ilmu jadi hari ni. So kadang-kadang tu lah kita tengok kadang-kadang orang tu dah pergi mengaji dah orang kata nampak dah kesurau je selalu mengaji kan. Selalulah pergi yang ni tapi masih lagi suka mengadu domba. Mulut masih boleh lagi tak berjaga. Itu ialah lain tak bukan ialah dia walaupun dia pergi dengar mengaji, walaupun ni masih belum lagi betul tujuannya. Maksudnya kita perlu banyakkan bersihkan hati. Hati tak bersih tu. Bila hati tak bersih, kita tak nawai tu niat kita kerana Allah SWT. So masih lagi kita tak dapat mengelakkan kemungkaran. Maksudnya solat kita tak betul lagi. So solat ni kalau kita solat dengan betul, insya-Allah boleh cegah fahsyat dan mungkar. Percaya dah kalau kita jaga solat kita solat betul-betul awal waktu. Bila sampai masa dia kita solat, kita jaga kita punya tata tertib dia semua. So insya-Allah bila kita nak buat perkara-perkara mungkar ni akan ada nasihat datang kepada kita supaya kita tak buat. Tapi kalau masih lagi duk mengaji, kita tengok duk mengaji tapi duk buat lagi kan. Nampak macam alim gitu tapi masih lagi tak jaga mulut tu. Maksudnya kita tu maksudnya hati kita masih belum bersih lagi. Jadi sama-samalah kita bersihkan hati kita. Kita tak boleh, orang lain tak boleh nak ambil hati kita, keluarkan hati kita, polish kan. Nak ambil sabun ni Minah ni Sakai ni, so ambil hati dia pergi polish sikit berus sikit, tak boleh kan. So hari kita dari jauh kalau kita nampak saudara kita kita cuma mampu doa dan diri kita sendiri. Yang penting kita jangan tengok orang dulu, kita tengok diri kita ni. So apa ni, aku ni nampak macam teruk je solat pun. Kalau kadang kita solat ni Bismillahirrahmanirrahim kan. Tu hati perut dah pergi mana-mana dah. Pergi Tesco, pergi mana-mana dah, pergi pasar raya, mana-mana dah. Selalu solat tak khusyuk. Bila solat tak khusyuk tu maksud hati kita masih tak bersih lagi. Jadi kita perbaiki. InsyaAllah kita ni manusia, kita nak dapat capai redha Allah SWT. Dia bukan masa dalam kita nak capai redha Allah SWT, kita tak tahu waktu bila yang mana hati kita benar-benar bersih. Berarti hati kita benar-benar Allah terima. Kita tak tahu. Sentiasa berusaha bermujahadah dalam diri kita. Kadang-kadang tujuan orang tak sama. Kadang itu yang tak boleh, yang tu yang dia suka buat. Bila dia dapat lawan, itu adalah yang terbaik. Dia adalah yang dah berusaha dengan berlawan dengan nafsu, hawa nafsu dia, yang benda-benda yang dia. Kadang-kadang setengah orang tak sama. Ada orang je boleh dapat lawan kontrol dia, tak boleh jangan cakap dari segi tu. Tapi mungkin dari segi lain dia tak boleh pula. Jadi kita jangan salah menyalah, cuma kita saling mendoakan insya-Allah Beberapa usaha agar tidak terjumus melakukan perbuatan namimah ni antara lain ialah tidak membenarkan ucapan pengadu domba kerana dia tergolong orang fasik.
yang harus ditolak ucapannya. Bila kita dengar perkataan, kita pergi duduk dalam satu kelompok, dia pun dengar, kita dengarlah perkataan yang ni, kalau kita boleh macam ni kita boleh tegur lah. Janganlah korang ni dah melarat dah ni, kata-kata orang dah ni. Kalau kita boleh tegur tu, alhamdulillah. Kalau tak, kalau kita tak dapat melawan, lawan dah dengan hati kita dan minta diri dulu ya. Saya ni ada kerja nak buat ni. Kita elak-elakkan dan menasihati dan mencela perbuatannya. Kalau boleh nasihat, kita nasihat dah. Membencinya kerana Allah jika tidak mahu menerima nasihat atau masih mengulanginya lagi perbuatan itu. Kita betul lah, kalau kita tak dapat lawan dengan lisan, maksudnya bila kita dengar dalam kumpul itu sedang orang yang mengadu domba ni, kita tepihnya dengan dengan hati. Kita tak suka tidak langsung berpersangka buruk kepada seseorang sebab berita yang disebarkan oleh pengadu domba. Jadi bila kita dengar pengadu domba ni, dia datang bawa berita-berita yang kita tak tahu sahihnya betul, kita jangan terus bersangka buruk. Ya ke? Panjang bunyi ya ke tu kan. Bila ya ke tu, orang yang bawa berita yang tak baik tu, so dia lagi kau nak tahu. Tu kan. Kita macam tu. So elak-elakkan insya-Allah. So kalau kita orang yang berilmu, kita orang yang ingat Allah, kita takut akan azab Allah Subhanahu taala, kita takut kita bankrupt di hari akhirat nanti kan. Kita takut kita tak dapat redha Allah Subhanahu taala. Kita cuba jaga kita cuba jaga, maksudnya bila pengadu domba bawa tu kita macam bukan kot, tak tu, insya-Allah aku percaya. Dia tak jadilah. Kalau kita duk iya ke, kalau dah iya ke tu, so jangan, kita elak-elakkan Tidak perlu menyelidik kebenaran apa yang didakwa oleh pengadu domba kepadanya dan tidak perlu menetapkan kebenarannya. Tak payah nak selidik lagi. Terus tepis je. Tak adalah, insya-Allah tak ada. So bila kita tepis tu, insya-Allah benda tu yang apa yang dia nak bawa tu, nak fitnah orang tu takkan jadi. Dia tak loop dengan kita. Itu untungnya kalau kita ada ilmu dan kita tepiskan. Jangan kita seronok pula nak dengar berita. Kau nak tahulah si anu kan bunyi kan si anu tu. Mula kalau kita pun panjang tengkuk, ya ke? Itu kita dah masuk dalam golongan tu. Jadi kita tak nak kita sama-sama terlibat dengan mengadu domba ni. Nauzubillah, takut kita jadi bankrupt nanti. Dilarang mencela nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang mencela nasab keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perbuatan pada seseorang yang hanya patut dilakukan oleh orang kafir ialah mencela nasab dan meratapi mayat. Ni mencela nasab ni, cerita keturunan. Keturunan dia kan mencela keturunan, dan ni perbuatan orang kafir ni, dan orang juga meratapi mayat. Bila tengok mayat, bila dah ni menghadap kematian, so meratap, kenapa kan? Itu perbuatan orang kafir. Jadi bila kita kena terima kematian kita kena redha dengan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu taala. Kita kena percaya bahawa kita semua akan mati, semua kita akan pergi. So bukanlah kita nak meratap-ratap, tak baik. Orang Islam tak boleh mengatak-atak, cuma kita terima dengan redha. InsyaAllah, mi percaya semua sahabat-sahabat dah boleh buat tu. Jangan kita nak tengok orang yang beratap sampai menyesali apa semua. Sebab itu adalah ketentuan Allah SWT. Kalau kita meratap, kita menangis sampai orang kata bukanlah tak boleh menangis, tapi sampai macam tak mengizin, seolah-olahnya kita tak redha apa yang Allah beri kat kita. Siapa kita yang tak redha pada Allah? Sebab Allah yang kuasa semuanya. Daripada dia Allah datang daripada Allah, dan Allah datangkan kepada kita lepas tu, dan pada Allah lah akan kembali. Jadi Rasulullah SAW menekankan lagi pentingnya perkataan yang baik. Baginda bersabda, takutlah pada api neraka walaupun dengan cara menyedekahkan sebutir kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ni adalah satu kata yang merupakan macam pahala sedekah juga. Jadi kita takut api neraka Allah ni. Jadi bila kita lontarkan perkataan yang baik, yang menyenangkan hati orang lain,
yang rasa orang pun rasa, dari orang yang lemah semangat dia rasa semangat, dari orang yang rasa berduka lara dia pun rasa terhibur. So itu adalah pahala sedekah yang menyelamatkan kita dari api neraka. So hari ni tu kita dah tahu dah tu apa yang patut perkara yang kita buat. Bila perkara-perkara yang tu ni kita selalu latihkan diri bahasa, lunakkan bahasa kita, cakap yang baik-baik. Apa salahnya kan? Kita cakap apatah lagi bercakap kepada ibu ayah kita. Cakaplah yang baik-baik. Jangan cakap yang kasar-kasar hingga tersinggung rasa hati mereka. Cakap yang baik-baik, insya-Allah. Lembutkan bahasa kita. Supaya ya Allah memang pandang tu manusia yang cakap baik-baik, yang lembut-lembut, yang dari hati, bukan pura-pura ya. Dia hati, dia sampai dari hati dia cakap yang baik-baik. So cakap yang baik, bila kita dengar apa-apalah, kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan bila orang tu datang mengadu ke apa, ya Allah, tak apa, aku percaya. Contoh dia sakit kan, dia datang kata aku ni dah kena kanser tahap 4 katanya kan. Kan apa yang kita nak kata? Tak apa ya Allah, tak apa. Aku percaya insya-Allah Tuhan tu Maha Pengasih, Penyayang. InsyaAllah kau boleh sembuh ni. Setiap penyakit ada ubat dia. Kan kita cuba tenteramkan hati dia. Cuba kata, "Ya ke? Ya Allah, kenapa kau jadi sampai macam ni?" Kan hati dia dah luluh. Cuba kita jaga perkataan-perkataan kita yang baik-baik, insya-Allah. So itu adalah satu sedekah. Sedekah besar pahala sedekah ni. Jadi kita nak bawa balik sana, bawa balik banyak pahala sedekah. Bukan saja sedekah wang ringgit kita, harta benda kita, tapi sedekahkan perkataan-perkataan yang baik. Doakan yang baik-baik untuk saudara-saudara kita semua, insya-Allah. So apatah lagi dalam keluarga kita kan, pagi-pagi tu kena dah cakap yang baik-baik, ucapkan salam sesama kita. Jumpa kita bangun pagi, bangun tidur, lepas tu jumpa dengan anak-anak kita. Assalamualaikum. Diana, assalamualaikum. So kita ucapkan perkataan yang baik-baik, doa mendoakan, insya-Allah. Biasakan bila kita jumpa sesama kita beri salam. Umi ni dalam rumah pun nak bagi salam, boleh bagi salam sama kita. Jumpa kan kita dah bangun tidur, dah siap semua kita. Assalamualaikum anak Umi, apa khabar? So kan, assalamualaikum Nisha, assalamualaikum semua. Biasakan ucapan salam dalam rumah kita, insya-Allah. Orang Islam memiliki kehormatan dan perlindungan yang agung daripada darahnya, harta benda dan kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah hari nahar di Mina, sebab tu melakukan haji wada. Apa Rasulullah kata? Sesungguhnya darah kamu, harta benda dan kehormatan kamu adalah suci. Haram dilanggar dan seperti suci hari ini, bulan ini dan negerimu ini. Itu Rasulullah SAW kata. Di antara akhlak yang baik ialah mendengarkan perbicaraan kawannya sampai dia selesai berbicara, tidak memotong pembicaraan. Yang ni selalu. Kita baca lagi sampai habis ni. Jika tidak, hal yang itu akan mendatangkan permusuhan dan kebencian. Disebabkan kurangnya perhatian kepada orang lain, pada tahap selanjutnya akan muncul pertengkaran. Selain pendengar pendengarkan tidak mendapat keuntungan. Selain itu, pendengar tidak mendapat keuntungan sedikit pun dari pembicaraan kawannya itu, yang bererti dia telah menyia-nyiakan waktunya. Jadi dalam Islam lagi, Islam ajar bila kita dengar kawan-kawan kita berkata, saudara kita berkata, siapa-siapalah yang nak sembang dengan kita tu, so kita jangan potong dia punya cakap. Dalam majlis pun sama. So kita dengar dulu apa yang kawan kita tu nak kata. Contoh kalau dalam mesyuarat pun sama, kita dengar apa yang dia nak cakap, nak luahkan. So kita cuba ambil perhatian. Jangan cakap kita je suruh orang dengar. Tapi cakap orang kita, tak ada orang tu nak habis nak cakap dah potong dah. Itu menyebabkan Islam ajar, Nabi ajar kita sebab ini akan menyebabkan nanti timbul rasa tak puas hati, perselisihan. Sebab
kita ni selalu yang menangkan diri kita sampai kita tak bagi peluang untuk saudara kita bercakap. Jadi selalulah bagi peluang kepada cara kita bercakap ni. Hadis ni adalah riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ya. Nah, satu lagi Umi baca, panjang ni, banyak dia punya ni. Rasulullah SAW sangat melarang perbuatan zalim kerana besarnya keharamannya. Baginda bersabda, takutlah melakukan kezaliman kerana kezaliman menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Janganlah berlaku zalim. Maksudnya menzalimi saudara kita sendiri. Contoh apa-apa yang kita buat, maksudnya hingga kita menyebabkan saudara kita dizalimi. Jadi kita takut apa yang dijanjikan. Kalau kita takut menzalimi ni kerana kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Bayangkan hari kiamat ni hari kiamat nanti kan macam-macam derita yang kita akan tempuh kalau kita na'udzubillah lah, kalau boleh kita tak mau duduk di masa hari kiamat tu yang menyesakan kan. Tapi kalau kita selalu menzalimi diri orang, maksudnya kita selalu buat naya dengan orang, buat apa semua, nanti kita akan berada di hari kiamat dalam keadaan yang kegelapan. Kita tak ada cahaya, tak ada petunjuk. Kita tak ada kita duduk dalam keadaan gelap. Na'udzubillah. So itulah nampaknya yang Umi kata yang panjang sebenarnya tajuk yang jaga percakapan dan perbuatan yang perlu dihindari. Sampai pukul 12 dah, mungkin ada orang yang nak makan, ada yang dah lapar dah nak makan tengah hari dah semua, yang dah masak dah siap dah lesyak. Okey, kadang-kadang Umi pun tak nampak ni. Syukran sahabat. Okey. Okey. Jadi dia punya apa yang kita kata ni adalah jaga hati kita, jaga lidah kita, jaga kita punya ucapan kita. Jaga lidah kita, jaga perbuatan kita, jaga perbuatan kita. Yang penting hari ini adalah kita bersihkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi apa yang Mu nak baca bagi ni hari ni, kita selalulah ucapkan zikir, perbanyakkan zikir. Kita perbanyakkan zikir daripada kita bercakap yang tak berfaedah. Kan banyak kan kita dah belajar zikir-zikir, insya-Allah, so kita amalkan zikir-zikir seharian kita supaya selalu, dan kalau boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata kalau sebut Nabi Muhammad tak ingat Allah. Allah tu dah letak terlebih dahulu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah berselawat, kita sebut nama Allah lagi. Kan? Jadi so kita Nabi kata orang yang banyak berselawat kepadaku, berselawat kepadaku tu akan bersamaku. Kan? Kita nak tak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jadi hari ini kita perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sebahagian daripada diri kita ialah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ni kita nak mula dan nak kena kita amal dan istiqamah melakukannya, dan sehingga bila dia jadi kesebatian dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan sendiri terpelancur dalam mulut kita. Kita duduk, kita nak turun tangga ke, nak pergi jalan ke, nanti bila kita dah biasa berselawat, kita akan berselawat. Tapi kalau kita tak asuh diri kita berselawat, kita akan lupa. So banyakkan selawat sebab kita nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bila kita sampai di akhir padang mahsyar yang panas, yang sangat derita, yang sangat tak tahulah azabnya tu. Kalau kita nak cari, mula-mula kita cari jumpa Nabi Adam pun tak dapat tolong kita, sampai seterusnya kan Nabi apa lagi kita akan jumpa seterusnya Nabi Ibrahim, semua tak sanggup, semua kata jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tak ada selawat kepadanya dan dia tak kenal kita. Pernah ada satu ketika satu cerita di mana dia tengok Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tengok dia dan berpaling. So dia kata, kenapa Nabi tak mau tengok aku? Kemudian dia pergi tanya dan Nabi kata, aku tak kenal kamu. Oh ya Allah, alangkah sedihnya ketika itu kita mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
InsyaAllah kita akan dibawa masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba Nabi tak kenal kita. Allahu Akbar. So banyaklah kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi hari ini kalau kita tak riakan kita, orang Perak kata, kalau tak beriakan kita, maksudnya kita tak sungguh-sungguh berselawat, kita tak akan buat. So nak dapat selawat, Nabi kata takkan mati seorang anak Adam itu, melainkan dia masuk, dia melihat syurga kalau dia selawat sebanyak kurang-kurangnya 1000 kali sehari. Boleh kan? Selawat 1000 kali, ambil lah. Kalau boleh, dah dapat 1000 kali, buat 2000 kali. Kalau dapat 2000 kali, buat 3000 kali. Kita sendiri yang boleh. Maksudnya kita disiplinkan diri. So Umi kata, pakailah cincin. Cincin ni. Cincin ni kan, semua ada tak? Dah ada kan? Pakai cincin ni. So sebab apa kita pakai ni? Bukan orang kata, nanti orang kata apa. Tak perlu orang kata, jangan fikir orang kata apa. Yang penting kita yang apa kita buat. Sebab apa, bila kita pegang benda ni, insya-Allah tak sikit banyak kita akan bertasbih. Tapi kalau kita tak pegang sesuatu yang untuk bertasbih, kalau jari je, pernah tak kita buat? Umi selalu macam tu. Kalau kita sebut-sebut, kadang kita lupa. Lepas tu hilang macam mana? Ni nak selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu hilang. Tapi kalau kita pegang tasbih ni, insya-Allah sambil-sambil duduk, kadang-kadang dah lepas masak, duduk, tak buat apa-apa, pegang tasbih, buat baca selawat Nabi. Sebab itu yang Allah yang jamin, insya-Allah satu hari bila kita pulang nanti, kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Dan selain daripada tu, kebaikan kita berselawat ni, Allah akan lembutkan hati kita, Allah akan jernihkan hati kita, dan kita mudah melakukan amal-amal ibadat. Siapa nak jadi, orang kata selalu orang tanya, macam mana nak istiqamah? Nak istiqamah kan dalam satu. Kadang-kadang kita nak buat ni, bukan tak nak buat, tapi buat sungguh-sungguh. Nak mengaji ni, hari-hari nak mengaji, tapi ada masa halangan-halangan kita tak dapat. Jadi secara kita nak berseramah dalam satu perkara, kita nak buat satu perkara, kita banyakkan selawat kepada Nabi. InsyaAllah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, berkat selawat kepada Nabi, dan kita jadi mudah, jadi ringan nak buat ibadat. Itu dah sembang mufu hari ni. Sembang banyak pun tak ada makna kalau pun dah banyak dah kalau kita tak amal. So sama-sama kita amal, jaga yang penting, jaga lidah kita, jaga perbuatan kita, jangan menyakiti hati orang lain. Elakkan daripada mengadu domba. Tadi ada siapa yang tanya tu tadi, kalau saya elakkan daripada duduk di kalangan orang yang mengadu domba lah macam tu. So memang perlu kita elakkan. Kalau kita terjebak dekat situ, kita minta izin diri dulu. Sebab kalau kita nak tagur, mungkin kalau depa ramai, kalau dia orang ramai ni, kita nak tunjuk alim no. Kadang-kadang sakit pula telinga kita dengarnya kan. Kita tak mampu, kita tolak, elakkan diri kita, dan kita hanya berdoa. Selalulah berdoa. Hari ni kita nak Allah sayang kita nak Allah redha kita, selalulah kita berdoa. Selalulah kita berdoa untuk orang lain. Jangan kita hari ni doa untuk diri kita sendiri saja. Kita lah nak masuk syurga ni. Kita lah nak ni. Jangan. So hari ni kita jadi pada macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kalau doa, dia doa untuk semua. Untuk semua umat mukmin. Untuk semua umat Islam. Dia tak doa untuk diri dia sahaja. Itu sampai sekarang, dengan doa Nabi Ibrahim, umat Muhammad dapat dia punya manfaat dia. Jadi kita hari ni, kita jadi diri kita ni untuk manfaat untuk orang lain juga. Jangan dari kita untuk diri kita saja. Kita jaga kita. Kita jaga, maksudnya kita bukan jaga diri kita saja, tapi kita minta semua, Allah pelihara semua umat mukmin. Itu insya-Allah. Jadi kita dapat banyak tak? Kalau kita doa satu, kita dapat untuk kita saja. Tapi kalau kita doa untuk mukmin, so alangkah baiknya, kalau alangkah bagusnya kalau kita doa untuk semua. Sebab nanti kalau kita saja baik, orang lain tak baik,
Aman tak dunia? Tak aman kan. Kalau kita saja masuk syurga, orang lain tak masuk syurga, seronok tak seronok seorang je kan. Jadi kita minta umat mukmin semua, Allah ampunkan dosa, Allah beri taufik dan daya. Kita nak kalau kita hari ni kita sentiasa berdoa, kita tengok yang baik, keluarkan perkataan itu adalah sedekah. Kita tengok anak muda yang sedang berusaha apa orang kata jadi usahawan, kita doa, ya Allah jadilah anak muda ni usahawan yang berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Kita doa yang baik-baik kan, insya-Allah. Mudah-mudahan sembang Umi Fu hari ni membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih yang sudi live bersama Umi, Lisyak, okey, Nur Suhaili Eli, Nur Nazimah Budin, Halimah Abdullah, so, maaflah kadang-kadang Umi Fu tak tengok sangat Sana Ladis, Cik Su, Nisha kan, ada Bazi Aziz lagi ada yang lain lagi, Noraliza, Khoris Nias, Noraliza Muhammad, okey, Nuraida Bidin, terima kasih semua. Nurul Izzah, okey, insya-Allah. So insya-Allah, okey. Kita doalah. Hari ni yang baik-baik kita doa insya-Allah, jadikan kita membawa manfaat kepada orang lain. Siti Zawiyah, Aminah dan lain-lain insya-Allah. So jumpa lagi di lain masa. Salah dan silap adalah dari Mufo, harap maafkan segala mana kadang mulut ni bercakap, kadang ada benda yang perkataan yang menyakitkan, mohon harap maafkan. InsyaAllah kita tak tahu umur kita panjang ke pendek, dan insyaAllah kita berjumpa lagi yang baik-baik semua dari Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.